Dia macam ada sense tau. Tikus-tikus dari kawasan lain bergerak dan pergi ke kawasan yang dah kurang saingan dia. Macam mana lagi kita nak bagi orang tengok apa yang ada kat Sarawak? Ada beberapa etnik sebenarnya yang hampir pupus. Ingatkan periksa boleh balik lagi kan, tapi ayah terus tak balik. Metropolitan Kuala Lumpur indah memukau pandangan. Cahaya neon, ibu kota ini lambang kemegahan Malaysia yang permai dan makmur. Hari ini, Kuala Lumpur mempunyai 1.9 juta penduduk dan angkanya diramal mencecah 2.25 juta menjelang 2040. Di sebalik pembangunan memajukan negara dan usaha menambah populasi penduduk, jangan dilupakan penghuni di lorong gelap yang sempit dan berpotensi meragut nyawa manusia. Makhluk cilik pembawa bakteria berbahaya. Saat tenggelamnya senja dan manusia berehat di rumah, jutaan tikus mula keluar mencari makanan. Hakikatnya, di mana terdapat penempatan manusia, di situ juga bertamadun maharaja bawah tanah ini yang membina sarang dan membiak setiap hari. Tikus mempunyai potensi pembiakan yang tinggi. Seekor tikus jantan mencapai kematangan seksual seawal usia 6 hingga 10 minggu dan 8 ke 12 minggu bagi tikus betina. Tempoh bunting tikus pula antara 21 hingga 23 hari dan berupaya melahirkan antara 8 hingga 18 ekor anak. Sebagai gambaran, 9 ekor anak tikus boleh membiak menjadi 270 ekor dalam masa 30 minggu dan 11,000 dalam tempoh setahun. Manusia boleh mendapat penyakit daripada tikus kerana ia adalah perumah kepada pelbagai jenis penyakit dan hidup berdekatan penempatan manusia. Tikus juga berpotensi mencemari sumber makanan serta persekitaran kediaman dengan air kencing serta najis dan kutu haiwan berkenaan. Apa bahayanya kencing tikus? Kencing tikus ini berpotensi untuk mengandungi sejenis bakteria yang dinamakan Leptospira species. Secara spesifiknya, Leptospira yang berasal daripada tikus adalah Leptospira icterohemorrhagia, di mana leptospira ini datang daripada ginjal tikus dan keluar bersama air kencing tikus. Jadi apabila tikus kencing, ianya berpotensi untuk mencemari sumber makanan manusia dan juga sumber air manusia. Selain daripada itu, ianya juga berpotensi untuk mencemari kawasan, saya bagi contoh, kawasan rekreasi air seperti hutan lipo dan juga kawasan-kawasan air terjun. Contoh penyakit yang diakibatkan jangkitan secara langsung kepada manusia. Penyakit jenis ini dinamakan penyakit-penyakit zoonotik yang berjangkit daripada haiwan kepada manusia. Sebagai masyarakat yang bertanggungjawab, kebersihan rumah dan kawasan persekitaran perlu diambil berat. Bimbang akibat kecuaian, makhluk bawah tanah ini akan menyebarkan penyakit.
Amir Hamzah Abu Hassan antara mereka yang tegas dalam aspek kebersihan tempat tinggal. Tanah di kawasan rumah ditukar menjadi kebun mini. Selain ruang riadah, bapa kepada 4 cahaya mata ini menjadikan tanah sebagai terapi diri. Kehijauan biarpun sedikit cukup mendamaikan jiwa. Namun terpaksa berperang dengan jiran bawah tanah yang bergerak di dalam lorong rahsia. Bila ada aktiviti perniagaan bersebelahan, kita menghadapi masalah ancaman tikus yang pada kita amat membahayakan anak-anak, terutama bila ramai anak-anak datang latihan. Sumber makanan ada, jadi tikus membiak. Jadi di sebelah kawasan latihan ni ada restoran. Jadi tikus tu setiap malam kita nampak dia bergerak ke longkang sebab sumber makanan tu adalah. Jadi oleh kerana kawasan restoran tu dia konkrit dan juga premik, jadi sarang-sarang tikus semua di kawasan sebelah sini. Sepanjang tempoh perintah kawalan pergerakan, aktiviti di sini kerap terhenti seketika demi mematuhi SOP yang ditetapkan oleh kerajaan. Sebelum ini, pihak berkuasa tempatan ataupun PBT pelbagai tempat aktif menunjukkan program seperti satu tikus RM1 di mana orang ramai boleh menangkap tikus dan menyerahkannya kepada pihak berkuasa tempatan untuk membasminya. Tapi disebabkan ancaman COVID-19 yang belum lagi berakhir, program seperti itu telah pun dihentikan. Dan tinjauan saya di sini mendapati bahawa orang ramailah ataupun masyarakat yang penting untuk menjaga kebersihan di kawasan mereka. Sebagai contoh, Encik Amir Hamzah ini mengambil inisiatif untuk menjaga kawasan ini yang mana letakkan simen dan juga diberikan kebersihan yang total di kawasan ini untuk menjaga tikus daripada terus membiak. Sebagai sumbangan kepada penduduk setempat dalam membasmi tikus, jurutera berusia 55 tahun ini menggunakan bahan makanan yang diletakkan racun tikus dan ditempatkan di beberapa lubang yang menjadi tempat tikus bersarang. Ramuan bahan-bahan kimia inilah yang menentukan kadar kekuatan atau keberkesanan sesuatu racun. Kita telah pun melaksanakan pembinaan longkang sepanjang sempadan bagi mengelakkan banyak sarang-sarang tikus, dan kita juga telah melaksanakan kerja meracun, meletakkan racun tikus setiap bulan bagi membasmi pembiakan tikus. Alhamdulillah, sejak beberapa bulan ni nampak keberkesanannya dan tikus ni pun dah mula kuranglah. Sekarang ni kita dapat macam ni, setiap jarak dalam 10 meter kita ada sam. Jadi kalau tikus tu sangkut, dia akan sangkut sini lah. Kat sini kita ambil dah racun, tutup. Kalau tak ada korek lagi, mana lubang tu dah tak aktif. Okey. Tikus akan mati, namun bilangan yang tersembunyi akan terus mencipta ancaman jika tiada langkah pencegahan diambil. Terdapat pelbagai jenis tikus. Namun, spesies yang manakah yang paling berbahaya dan berkait rapat dengan situasi di bandar besar seperti Kuala Lumpur? Tikus Norway adalah spesies yang paling banyak ditemui di kawasan kediaman dan pasar. Ia juga dikenali sebagai tikus mondok. Saya kini berada di unit kawalan PES di BKL untuk menyertai pasukan mereka dalam operasi tangkapan tikus di Pasar Pudu pada malam ini. Dan suasana pada hari ini dengan peningkatan suhu sehingga 2 darjah Celsius memberikan impak buruk kepada dunia, yang mana pakar telah pun meramalkan bahawa akan berlaku peningkatan populasi tikus sebanyak 10 kali ganda. Bobby Corrigan, seorang pakar tikus dari Cornell University Amerika Syarikat, menjelaskan seekor tikus bunting mampu berkembang kepada 15,000 hingga 18,000 ekor dalam tempoh setahun. Bayangkan, jumlah itu meningkat 10 kali ganda. Kalau kita dah berjaya mengurangkan
tikus di satu-satu kawasan tersebut, dia berkurang sekejap. Tetapi dalam tempoh 2-3 bulan nanti, jumlah dia akan naik balik. Dia macam ada sesuatu sense tau. Maknanya tikus-tikus dari kawasan lain mungkin bergerak mengikut terowong tu dan pergi ke kawasan yang dah kurang saingan dia, dan dia akan cuba monopoli di kawasan baru. Jadi tikus tu akan bertambah semula. Satu, bertambah semula sebab dia tahu dah ada kurang kawasan tersebut dengan tikus-tikus lain, maknanya saingan dah kurang. Lagi satu, dengan banyaknya makanan yang ada di situ, menjamin lagi dia kata okey, boleh survive dekat tempat tu, maka dia jadi banyak balik. Operasi membasmi tikus adalah proses berterusan oleh Unit Kawalan Pes Jabatan Kesihatan Alam Sekitar Dewan Bandaraya Kuala Lumpur. Di DBKL, kami menggunakan lebih kurang 6 jenis racun tikus lah, yang berbeza-beza. Setiap racun ni ada serbuk, ada yang dalam bentuk makanan, daging. Kita gunakan racun yang jenis pelbagai ni sebab kita nak mengelakkan resisten lah. Maksudnya bila kami buat kawalan di lapangan, kita tak nak bila dia terumpan dengan racun yang kami letakkan tu menyebabkan dia tak mati ataupun tidak memberi kesan kepada tikus-tikus inilah. Jadi kami mengambil inisiatif mempelbagaikan jenis racun, dan racun-racun ini tidak mudah didapati kerana kita import khas lah. Kita ada letakkan AI yang spesifik untuk pembelian racun tersebut. So malam ni kita akan bawa 2 jenis racun. Kita akan buat kawalan racun luar dan dalam, dan selebihnya akan memasang perangkap. So harap malam ni kita dapat tangkap bilangan tikus yang banyak lah, insyaAllah. Ketika tempoh Perintah Kawalan Pergerakan, operasi terhad kepada seminggu sekali di kawasan terpilih seperti Pasar Awam. Malam ini, operasi diketuai Azli Shah Muhammad Anwar bersama 4 penguatkuasa kesihatan dan 10 pembantu terlatih bersiap sedia memburu makhluk cilik yang bermaharajalela di Pasar Pudu. Okey, saya dah pun sampai ke Pasar Pudu malam ini bersama dengan penguatkuasa kesihatan di BKL, bersama dengan petugas-petugas lebih 10 orang semuanya. Dan malam ini 2 kaedah akan digunakan, iaitu meracun luar dan dalam, dan juga menggunakan perangkap yang juga akan diletakkan di kawasan luar dan kawasan dalam Pasar Pudu ini. So kita ada lebih kurang 20 perangkap yang kita akan gunakan malam ni. Bagi yang menggunakan respirator, anda hendaklah membawa racun. Lazimnya, operasi tikus di kawasan pasar akan menggunakan kira-kira 10 kg racun EBO. 1 kg racun dalam bentuk cube pelbagai warna mampu membunuh sekitar 20 hingga 30 ekor tikus. Helmi Muhammad Zain antara pembantu awam yang menyertai misi ini sekalipun berdepan pelbagai cabaran. Sudah 20 tahun, pemuda kelahiran Lumut Perak ini menyertai gerak operasi penangkapan tikus. Namun baginya, alhabisa tegal biasa. Daripada mula sampai sekarang, saya tak pernah lah rasa jijik pun. Cuma kalau pada pandangan orang lain, mungkin kerja saya ni kotor sikit lah. Pada saya tak ada masalah pun. Saya akan pakai pakaian yang sepatutnya lah. Sebab dia punya sisa-sisa air kencing dia tu kan bahaya. Sebelum balik rumah, sampai ke pejabat dulu, saya akan cuci kaki tangan semua dengan sabun. Kalau saya balik, saya terus masuk bilik air. Saya akan cuci pakaian. Maknanya rendam dengan sabun lah, bilas dengan sabun. Berusia lebih 60 tahun, Pasar Pudu dipenuhi tikus. Dan menurut petugas yang berpengalaman, suasana ini tidak pernah berubah. Dalam masa seminit saya nampak lebih daripada 20 ekor tikus yang melintasi kawasan sini. Tengok tu. Itu dah boleh nampak memang. Di kawasan lantai ni memang sepenuhnya tikus. Jadi bayangkanlah ya, amat penting penjagaan kesihatan sebab ia membawa mudarat kepada orang ramai, dan ini terbibangi juga mencecahkan kesihatan mereka yang masuk ke kawasan ini. Lantai pasar ini sentiasa dipenuhi tikus yang aktif pada waktu malam mencari makanan dan bagaikan tidak gentar dengan kehadiran manusia.
Umpan seperti isi kelapa pantas menarik perhatian tikus-tikus yang ada di sini. Saya dah gunakan macam-macam jenis. Ada juga pernah guna keledek, sengkuang, pernah juga ikan masin, macam-macam jugalah. Pernah guna apple pun pernah guna. Tapi yang kelapa ni nombor satu lah. Maknanya mudah untuk dapat. Memandangkan perintah kawalan pergerakan masih dikuatkuasakan, operasi malam ini ditamatkan lebih awal. Justru itu, jumlah tikus yang ditangkap tidak sebanyak operasi sebelumnya. Namun, racun yang diletakkan di beberapa sudut pasar, terutama lubang tikus, mampu membunuh lebih banyak makhluk pembawa bakteria ini. Kesan aktiviti meracun yang dilakukan, dalam beberapa hari lagi, baki tikus lazimnya akan bergelimpangan. Selepas aktiviti dijalankan pada malam ini, terutama kawalan meracun, kita akan datang semula ke pasar ini selepas 3 hari untuk membuat kutipan bangkai bangkai yang mati bergelimpangan. Sekiranya tidak dikemaskan oleh pekerja-pekerja pembersihan, pihak kami akan mengutip dan membawa pulang untuk dilupuskan. Dalam kaedah kawalan tikus ni, pekerja awam adalah satu aset utamalah jabatan, di mana mereka yang akan turun ke lapangan untuk melaksanakan kerja-kerja kawalan tikus. Mereka yang setiap hari akan berhadapan dengan kekotoran, racun-racun yang mereka gunakan, mereka cukup terdedah lah. Pelbagai usaha dilakukan pihak berwajib bagi memerangi tikus. Namun, kesedaran dan kerjasama awam melalui kefahaman dan pencarian ilmu adalah kunci kejayaan membasmi tikus demi keselamatan dan kesihatan. Agar Maharaja bawah tanah ini tidak terus mencemar alam dan meragut nyawa. Memang orang akan pandang kita, awak lelaki main dengan patung, awak biar betul kan. Yang itu kita memang tak boleh elakkan. Saya nak berkongsi ilmu ataupun pengetahuan mengenai etnik-etnik lain yang terdapat di Sabah dan Sarawak. Sebab ada beberapa etnik sebenarnya yang hampir pupus. Jadi pengetahuan ini adalah sangat berguna dan sangat penting. Biarpun berbeza dengan bidang kerjanya, didorong cinta yang mendalam terhadap bidang fashion, aktiviti menjahit dijadikan sebagai pendapatan sampingan. Anak jati kelahiran Kepulauan Borneo ini bertugas sebagai pramugara di sebuah syarikat penerbangan tempatan. Tanpa mempunyai sebarang latihan asas dalam seni jahitan, anak bongsu daripada 4 beradik ini mampu menghasilkan buah tangan yang tampak mewah. Contohnya seperti rekaan gaun perkahwinan dan gaun malam. Di samping itu, kesungguhan Wesley anak juntan dalam bidang jahitan juga dapat dilihat daripada hasil hobi uniknya dengan rekaan kostum pramugari versi anak patung. Semangat cintakan tanah tumpah darahnya disulami kekaguman dalam bidang peragaan mendorong pramugara ini melakukan sesuatu yang unik bagi membangkitkan aura sambutan Hari Gawai dengan cara tersendiri. Memandangkan Hari Gawai pada bulan 5, bulan Mei, jadi saya rasa okeylah, saya akan buat satu patung Borneo. Saya mulakan dengan satu patung busana Iban tradisi, iaitu ngepan saribas. Proses utama menghasilkan kostum adalah melakukan kajian. Langkah ini antara yang mencabar kerana tidak semua rujukan memberi maklumat tepat dari segi perincian busana. Malah, kostum bagi sembilangan etnik juga
tidak dapat dikenal pasti oleh kerana belum pernah didokumentasikan. Kebiasaannya, Wesley akan meluangkan masa sekurang-kurangnya 3 jam sehari di kedai ini. Bagi pemuda berusia 33 tahun ini, pemilihan warna aksesori khususnya bagi busana etnik Sarawak adalah bertunjangkan bendera negeri itu seperti kuning, hitam dan merah. Manakala jenis-jenis manik yang dipilih berbeza mengikut kesesuaian bagi setiap kostum. Bagi proses pemilihan kain, material yang digunakan perlu bersesuaian dengan rekaan busana. Antara yang biasa digunakan adalah jenis satin dan baldu. Dan bagi etnik tertentu seperti Iban, rekaan pakaiannya memerlukan kain puak kumbu yang diterbangkan khas dari bumi Kenalang. Kebiasaannya, kos pembelian bahan-bahan aksesori akan mencecah sehingga RM300. Kewujudan lebih 60 suku kaum di Kepulauan Sabah dan Sarawak telah menghasilkan tradisi yang kompleks. Sebagai contoh, bilangan lilitan gelang tangan juga membawa maksud tersendiri. Saya lebih mengetahui etnik saya sendiri iaitu Iban. Tapi untuk etnik-etnik lain, saya terpaksa mencari rujukan lah. Sebab saya tak boleh buat main-main, saya tak boleh kurang ataupun terlebih. Sebab ini adalah melambangkan budaya untuk sesuatu etnik tersebut. Bagi kaum Iban, bulu pelepah tiruan dipotong kecil supaya bersesuaian dengan saiz patung dan kemudiannya diwarnakan. Pelepah ini diletakkan di atas kepala, simbolik burung kenalang, spesies haiwan kebanggaan negeri Sarawak. Sama seperti lilitan gelang tangan, sebanyak 5 batang pelepah dicocok bersempena nombor ganjil yang mewakili kaum lelaki masyarakat ini. Bagi aksesori lelaki, Wesley mendapat bantuan daripada sepupunya, Wilbert Jimbun, anak Peter, untuk menghasilkan paruh kenalang, parang, sumpit dan perisai. Biarpun lebih 10 tahun menetap di Kuala Lumpur, kehidupan bersama sejak kecil di rumah panjang memudahkan mereka memahami kehendak masing-masing. Ia banyak membantu proses memperhalusi ukiran yang tentunya bukan kerja yang boleh dipandang enteng. Bila first dia ajak saya buat benda ni, masalah yang pertama apa material yang kita nak guna. Bila dah jumpa material tu, macam mana kita nak jadikan dia fit ataupun dia macam dimension dia ngam dengan doll. Benda tu kecil. So kadang-kadang bila nak potong, bila kita nak haluskan dia, dia akan patah. Rekaan busana tradisi wanita lebih rumit berbanding lelaki. Ia memerlukan penggunaan manik yang pelbagai dan aliran corak halus. Setiap perincian aksesori perlu ditelitikan agar ia dapat menyerupai rekaan pakaian yang sebenar dengan tepat. Bagi suku kaum Bidayuh, bilangan garisan pada pakaian merupakan simbolik kepada darjat kedudukan di dalam komuniti mereka. 9 garisan melambangkan kedudukan paling tinggi dan dihaskan buat para bangsawan. Merias patung adalah sesuatu yang sering dipadankan dengan kaum wanita dan sifat feminin. Secara tidak langsung, ia menimbulkan stigma dalam kalangan masyarakat apabila patung dikaitkan dengan golongan lelaki. Memang orang akan pandang kita, awak lelaki main dengan patung, awak biar betul kan. Yang itu kita memang tak boleh elakkan. Patung ni dia tak semestinya perempuan boleh main, lelaki yang tak boleh main. Tapi bagi saya, kalau setakat dia cakap saja, masuk telinga kanan keluar telinga kiri, inilah cara kita nak kembangkan, nak naikkan segala benda pasal Sarawak, nak naikkan khazanah Sarawak. Macam mana lagi kita nak bagi orang tengok apa yang ada kat Sarawak kalau bukan cara ni. Mungkin cara ni yang paling terbaik untuk kita sampaikan mesej yang
inilah kaum ataupun etnik yang ada kat Sarawak. Di waktu lapang, Wesley tidak terlepas untuk berkongsi dan memuat naik gambar patung Borneo rekaannya menggunakan pelbagai jenis platform di media sosial. Wanita kelahiran Sibu Sarawak berusia 37 tahun ini juga tidak melepaskan peluang bagi mendapatkan koleksi patung Wesley. Koleksi Wesley ni amat menarik perhatian kerana dia punya perincian kemas dan seakan sama dengan baju tradisional yang terdapat di Sabah Sarawak. Contohnya Iban, Hidayu, Kadazan, dia tak sama. Walaupun dia Iban tapi daerah dia lain-lain. So itu yang menarik perhatian saya. Dengan gabungan elemen moden dan tradisional, usaha mengangkat khazanah berharga ini adalah sesuatu yang luar biasa dan bukan mudah untuk diselami oleh darah muda. Selain pada side income ni, saya nak berkongsi ilmu ataupun pengetahuan mengenai etnik-etnik lain yang terdapat di Sabah dan Sarawak. Sebab ada beberapa etnik sebenarnya yang hampir pupus. Jadi pengetahuan ini adalah sangat berguna dan sangat penting. Saya berharap saya dapat memberi inspirasi kepada rakyat Malaysia dan generasi-generasi yang akan datang untuk meneruskan tradisi dan warisan budaya masyarakat di Sabah dan Sarawak, terutamanya dalam busana tradisi. Sesungguhnya, usaha memelihara warisan budaya adalah sesuatu yang wajar dibanggakan. COVID-19, pandemik yang masih mengancam negara sehingga kini. Wabak ini juga memberi kesan kepada kehidupan dengan pelbagai cerita daripada mereka yang mengalaminya. Istimewa Majalah 3 menelusuri kisah eksklusif dua insan yang sanggup berkongsi pengalaman dan emosi mereka ketika bergelar pesakit COVID-19. Dikawal oleh tentera dengan polis. Memang keadaannya seperti macam orang berperang. Kalau kita perang, kita ada musuh. Kita nampak musuh semua sekali. Tapi ini kita tak nampak musuh. Demam tu dia drastik tau. So seperti kata bermula pagi ni, kita dah rasa tak selesa, rasa agak imbalance. Simpang Renggam, sebuah bandar kecil yang terletak dalam daerah Keluang Johor. Mempunyai anggaran penduduk hampir 50,000 orang, ia adalah sebuah bandar kecil yang tenang. Tidak jauh daripada bandar Simpang Renggam, terletaknya kampung bandar baharu Ibrahim Majid. Seorang daripada penduduk yang berasal dari kampung ini, iaitu Puan Anidah Basri, 51 tahun dan suaminya Zakaria Ahmad, 61 tahun. Puan Anidah mempunyai 4 orang anak, iaitu 2 lelaki dan 2 perempuan. Walaupun tinggal di bandar Simpang Renggam, tetapi mereka kerap balik ke rumah ibu bapanya di kampung bandar baharu Ibrahim Majid kerana jarak rumah mereka hanya 10 minit sahaja. Ketika gelombang kedua COVID-19 melanda negara sehingga dikenakan Perintah Kawalan Pergerakan PKP, kawasan kampungnya adalah antara yang paling terkesan. Dua kawasan penempatan penduduk di Simpang Renggam, Johor menjadi lokasi pertama dikenakan Perintah Kawalan Pergerakan diperketatkan PKPD mulai tengah malam tadi. Menurut Menteri Kanan Kluster Keselamatan Datuk Seri Ismail Sabri Yaakob, ia selepas 61 penduduknya dikesan positif COVID-19. Selepas lockdown, saya berada di kampung ini selama 4 hari. Di dalam keadaan kampung ini memang sangat sunyi.
sangat sunyi, sepi, dikawal oleh tentera dengan polis. Memang keadaannya seperti macam orang berperang. Kalau kita perang, kita ada musuh. Kita nampak musuh semua sekali. Tapi ini kita tak nampak musuh. Ketika PKPD mula dilaksanakan, Puan Anidah perlu menjalani ujian saringan COVID-19 kerana menjadi kontak rapat ayahnya yang sebelum itu disahkan positif. Keputusan pertama saringannya terus didapati positif walaupun dia tiada gejala. Selepas 3 hari dirawat, barulah simptom seperti batuk, demam diikuti tiada deria bau dan rasa muncul. Puan Anidah menjalani rawatan di Hospital Encik Besar Hajah Kalsum, Kluang. Dia ditempatkan di ward isolasi bersama pesakit COVID-19 yang lain. First, masa saya datang tu memang sangat sedih lah. Bila sebelah-sebelah kita ni, bila tengok kiri jiran kita, tengok kanan pun jiran kita, depan pun jiran kita. Saya rasa macam, ya Allah, kita ni seolah-olah macam menunggu kematian. Apabila kes COVID-19 melanda Kampung Baharu Ibrahim Majid, ayahnya Haji Basri Haji Rakob, 81 tahun, adalah antara penduduk terawal disahkan positif. Sebelum pengumuman PKPD, ayah saya memang demam lah. Dan saya ada membawa dia ke klinik kesihatan Separenggam lah. Ayah saya ni kontak serapat dengan masjid. Pada awalnya, ayahnya dimasukkan ke Hospital Permai Johor Bahru. Apabila keadaan semakin serius, ayahnya dipindahkan ke hospital yang sama dengan Puan Anidah. Walaupun begitu, Puan Anidah tetap tidak dapat bertemu ayahnya sehinggalah ayahnya menghembuskan nafas terakhir. Haji Basri adalah kes kematian ke-82 angkara COVID-19. Kalau kita tengok kan, dia demam biasa dia macam demam biasa dan kita tak akan menyangka yang dia boleh pergi macam begitu cepat tau. Sebab kalau orang tu sakit, kita boleh jaga dia, boleh nampak dia. Ini pergi dibawa ambulans terus tak nampak. Dia selai sepinggang. Ayah saya tak bawa apa-apa, tu yang saya sangat sedih sangat. Ingatkan periksa boleh balik lagi kan, tapi ayah terus tak balik. Itu yang saya rasa ingat dia je. Al-Fatihah. Auzubillahi minasyaitanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. 14 April 2020, tarikh ayah Puan Anidah meninggal dunia. Ketika dikebumikan, hanya kaki tangan hospital yang dibenarkan menguruskan jenazah. Puan Anidah hanya mampu melihat video yang dirakam dari jarak jauh oleh ahli keluarga ketika saat-saat akhir ayahnya dimasukkan ke liang lahat. Hati mana tidak sedih dan sayu kerana ketika itu Puan Anidah perlu menjalani kuarantin di rumah selepas 2 hari keluar dari hospital. 4 bulan selepas ayahnya disemadikan, barulah Puan Anidah sekeluarga dapat melawat kubur ayahnya di Tanah Penguburan Islam Bandar Baru Ibrahim Majid. Masih jelas di memori ketika dia menghantar ayahnya menjalani ujian saringan COVID-19 sebelum ayahnya dimasukkan ke hospital kerana itulah kali terakhir dia bertemu ayahnya. Kini, hanya doa yang mampu diberikan agar roh ayahnya dicucuri rahmat ilahi. Pagoh, sebuah pekan yang terletak di daerah Muar. Ia juga terkenal sebagai hub pendidikan tinggi Pagoh. Ada 4 institusi pengajian tinggi awam di kawasan seluas 1,000 ekar ini. Universiti Tun Hussein On UTHM Kampus Pagoh mula beroperasi secara rasmi pada 2017. Sehingga kini, seramai 332 staf akademik yang bertugas di sini. Seorang daripadanya ialah pensyarah di Fakulti Sains Gunaan Teknologi, Dr. Zalilah Murni Mat Ali atau Yunus. Berusia 46 tahun dan berasal dari Terengganu, Dr. Zalilah mula bertugas di sini sejak 2 tahun lalu. Sebelum itu, dia bertugas di UTHM Parit Raja Johor.
Memperolehi kedoktoran falsafah PhD dalam jurusan Sains Gunaan UTHM, Dr. Zalilah mengajar siswazah Sarjana Muda Kimia Industri dan Sarjana Muda Teknologi Makanan dengan pengkhususan dalam bidang kimia dan biologi. Selain itu, dia turut menyelia pelajar peringkat sarjana dan PhD. Pada 27 Februari, gelombang kedua COVID-19 melanda negara sehingga berlakunya kematian pertama pada pertengahan Mac 2020. Negara dikuarantin tatkala kes semakin meningkat. Pada 14 Mac 2020, Malaysia mempunyai jumlah kes positif secara keseluruhan sebanyak 238 dan seorang daripadanya ialah sahabat Dr. Zalilah. Sebagai kontak rapat, Dr. Zalilah perlu melakukan saringan awal. Tetapi sebelum disahkan positif, dia terlebih dahulu mengalami gejala seperti demam dan dimasukkan ke Hospital Permai Johor Bahru. Pada mulanya Dr. Zalilah ditempatkan di wad PUI, iaitu mereka yang disyaki mengalami jangkitan. Apabila disahkan positif, barulah dia dimasukkan ke wad isolasi. Sakit tekak itu, dia berlaku saya rasa dalam masa 2 hari. Kemudian terus diikuti dengan demam. Demam tu dia drastik tau. So seperti kata bermula pagi ni, kita dah rasa tak selesa, rasa agak imbalance. Kemudian sebelah petang ke malam tu dia semakin spiking lah, dia semakin serius. Kita rasa lemah, serentak dengan itu deri bau dengan deri rasa saya hilang. Dr. Zalilah sudah berkeluarga dan mempunyai 3 orang anak. Berkahwin sejak 1998, suaminya Profesor Madya Dr. Muhammad Kamarul Zaki Mustafa, 46 tahun, turut bertugas di kampus yang sama. Sudah pastilah sebagai seorang suami dan ketua keluarga, saya sangat bimbang. Apabila ditambah pula SLE dan COVID ini, mungkin dia boleh menjadi lebih teruk kesannya lah. Jadi itu yang daripada masa ke semasa saya berkomunikasi melalui WhatsApp, kadang-kadang WhatsApp video call, melihat bagaimana keadaan beliau ketika ditempatkan di ward. 26 tahun lalu, ketika menjadi penuntut ijazah sarjana muda tahun ketiga di UTM Skudai, Dr. Zalilah didiagnosis menghidap penyakit kronik autoimun, iaitu SLE, tahap 4 yang menyerang buah pinggangnya. Dia menjalani rawatan kemoterapi sebanyak 10 kali dalam tempoh 2 tahun sehingga buah pinggangnya sembuh. Namun pesakit SLE tidak boleh pulih sepenuhnya dan Dr. Zalilah perlu mengambil ubat prednisolon setiap hari. Sentiasa percayalah, menaruh kepercayaan kepada kecekapan staf-staf KKM, menaruh percaya kepada apa yang Allah takdirkan pada kita. Dengan itu kita akan menjadi kuat dan seterusnya dapat melawan virus tu. Ketika di hospital, Dr. Zalilah diperiksa oleh doktor pakar nefrologi, iaitu doktor yang tahu mengenai penyakitnya. Secara tidak langsung, dia berasa lega kerana penyakit SLE berisiko untuk menjadi lebih teruk disebabkan kesan daripada ancaman virus. Selepas 12 hari dirawat, dia akhirnya sembuh. Tentulah saya merasa sangat bersyukur, lega dan lebih-lebih lagi apabila serangan virus COVID-19 itu tidak menjejaskan kesihatan saya sebagai pesakit SLE. Jadi apa yang saya dapat simpulkan bahawa walaupun sebagai pesakit autoimun dan dijangkiti virus COVID, tapi kita masih lagi berupaya untuk sembuh daripada penyakit COVID-19 ini. Selain Dr. Zalilah dan Puan Anidah, pasti ramai lagi masyarakat yang terkesan secara langsung atau tidak langsung disebabkan pandemik ini. Oleh itu, rakyat Malaysia perlulah bersatu padu menentang jangkitan daripada terus merebak dengan mematuhi SOP yang telah ditetapkan. Bagi pihak saya merasa amat berterima kasih kepada pihak kerajaan sepanjang PKPD ni makanan tidak putus-putus diberikan dan kita makan dengan selesa lah.
Saya ingin menyampaikan penghargaan dan terima kasih kepada semua pihak yang sangat mengambil berat dan menjaga kebajikan saya sebagai pesakit COVID.